Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada barisan ahli panel sekalian. Alhamdulillah bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bertemu dalam forum yang bertajuk Isu dan Langkah-Langkah untuk Memartabatkan Bahasa Melayu dalam Kalangan Masyarakat. Bersama saya Nurul Arfah selaku moderator pada hari ini. Terlebih dahulu saya memperkenalkan barisan ahli panel kita yang segak lagi bergaya, iaitu ahli panel pertama iaitu Saudari Nurdini Syazwani, ahli panel kedua ialah Saudari Nur Nadira Akmal, ahli panel ketiga ialah Saudari Nur Syahira dan ahli panel keempat ialah Saudari Nur Liana. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan berkaitan isu bahasa Melayu di mana pada era yang semakin maju ini penggunaan bahasa Melayu sepenuhnya dalam pertuturan harian ataupun secara rasmi dilihat semakin pudar. Tetapi bahasa lain seperti bahasa Inggeris, bahasa Korea dan sebagainya dilihat menjadi bahasa yang lebih kerap digunakan oleh masyarakat sehingga mereka mencampur adukkan bahasa ini ke dalam pertuturan seharian mereka. Jadi tanpa membuang masa, saya akan meneruskan forum ini dengan soalan pertama di mana saya tertanya-tanya apakah isu yang boleh dikaitkan dengan bahasa rojak. Bolehkah saudari panel pertama iaitu Saudari Nurdini Syazwani menerangkan berkaitan isu-isu tersebut? Sebelum saya menjelaskan beberapa isu berkaitan dengan penggunaan bahasa rojak, izinkan saya menjelaskan serba sedikit tentang bahasa rojak. Penggunaan bahasa rojak semakin luas digunakan oleh masyarakat Malaysia. Situasi ini menyebabkan bahasa Melayu semakin kehilangan identitinya. Secara umumnya, bahasa rojak ialah suatu percakapan di Malaysia yang ditakrifkan sebagai pencampuran pelbagai bahasa dalam suatu pertuturan. Penggunaan bahasa rojak juga semakin luas digunakan terutamanya dalam generasi muda. Kita dapat lihat melalui media sosial, bahasa rojak ini lebih cepat ditularkan. Situasi ini sewajarnya tidak berlaku kerana bahasa Melayu merupakan bahasa ibunda kita. Jadi, mengapa kita perlu mencampurkan bahasa asing dengan bahasa ibunda kita? Oleh itu, pada pendapat saya, terdapat beberapa isu berkaitan dengan bahasa rojak ini. Antaranya ialah isu penggunaan bahasa Inggeris dalam kalangan masyarakat. Pada abad ke-21 ini, bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa pengantar dan bahasa ibunda. Namun, terpaksa menghadapi persaingan dengan penggunaan bahasa Inggeris yang mana merupakan bahasa global. Masyarakat seringkali mencampurkan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu dalam perbualan harian mereka. Ingin saya maklumkan bahawa bahasa Melayu telah menghadapi kemerosotan pada abad ke-20. Ini kerana berlaku penjajahan barat di kepulauan-kepulauan Melayu. Ia telah menyebabkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca terancam. Selain itu, terdapat juga isu segelintir masyarakat Malaysia yang mempunyai pandangan negatif terhadap bahasa Melayu. Kini, kita sudah memasuki era globalisasi di mana bahasa Melayu perlu bersaing dengan bahasa asing lain seperti bahasa Mandarin. Tambahan pula, bahasa Mandarin telah menjadi kriteria wajib dalam memohon sesuatu pekerjaan. Terdapat sekumpulan masyarakat Malaysia yang mempertikaikan tentang isu ini. Ini kerana di Malaysia, kita tahu bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa utama dan bahasa Inggeris pula merupakan bahasa universal yang perlu dikuasai. Namun, untuk seseorang itu memohon pekerjaan, mereka juga perlu mengetahui bahasa Mandarin. Isu inilah yang mendorong kepada munculnya pandangan negatif kepada bahasa Melayu. Itu sahaja isu-isu yang dapat saya simpulkan daripada penggunaan bahasa rojak. Terima kasih Saudari Dini atas penerangan yang sangat jelas berkaitan isu-isu bahasa rojak. Seterusnya, apakah pendapat Saudari panel kedua mengenai faktor-faktor berlakunya penggunaan bahasa rojak dalam percakapan masyarakat yang mampu memberi pengaruh kepada perkembangan bahasa Melayu pada masa ini? Terima kasih Saudari Arfah, moderator kita pada hari ini atas jemputan bagi menjawab segala persoalan dan teka-teki kita pada hari ini iaitu berkaitan dengan faktor berlakunya penggunaan bahasa rojak dalam kalangan rakyat Malaysia.
Kita dapat lihat di sini bahawa kebanyakan generasi Y lebih kerap menggunakan atau menyampaikan sesuatu perkara melalui penyampaian mereka yang lebih mudah. Dan disebabkan itulah, bahasa kebangsaan kita kian dilupakan. Baiklah, izinkan saya untuk mengolah faktor yang pertama. Pada pendapat saya sendiri, faktor utama berlakunya penggunaan bahasa rojak dalam kalangan rakyat Malaysia adalah berpunca daripada pengguna bahasa rojak itu sendiri. Hal ini kerana mereka berpendapat bahawa penggunaan hanya satu bahasa dalam percakapan seharian mereka adalah sangat membosankan. Mereka juga ingin menunjukkan betapa hebatnya mereka dalam menguasai pelbagai jenis bahasa. Hakikatnya, mereka sebenarnya kurang kefahaman dan tidak mahir untuk berkomunikasi secara menyeluruh, contohnya dalam bahasa Inggeris yang sebenar dan sepenuhnya. Seterusnya, tidak dilupakan dengan peranan media cetak dan elektronik. Kebanyakan filem, drama serta rancangan hiburan negara kita kurang menerapkan nilai untuk menyayangi bahasa ibunda kita iaitu bahasa Melayu. Penggunaan bahasa rojak yang disampaikan oleh penulis skrip adalah sangat ketara dan menyebabkan lebih ramai golongan serta para penonton untuk mudah terikut-ikut dengan perkataan yang baru yang sedang hangat dipergunakan. Oleh sebab itulah, penggunaan bahasa rojak dalam komunikasi seharian masyarakat Malaysia semakin berleluasa. Akhir sekali, penggunaan papan tanda dan iklan yang menggunakan percampuran bahasa. Apabila melalui jalan-jalan yang besar, sudah semestinya banyak papan iklan yang dipamerkan. Kita dapat lihat di sini dengan jelas bahawa syarikat pengiklanan kurang menekankan kepada pelanggan mereka betapa pentingnya untuk menggunakan bahasa Melayu dalam etika pengiklanan. Sebagai contoh yang paling ketara adalah ketika melalui Plaza Tol Lebuh Raya yang menggunakan perkataan touch and go ataupun smart tag. Seharusnya kita mengikuti budaya rakyat Perancis di mana mereka tidak akan menghiraukan golongan yang menggunakan bahasa asing. Sebaliknya, bagi mereka yang menggunakan bahasa kebangsaan akan dilayan dengan begitu baik sekali. Sekian, itu sahaja pendapat daripada saya. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih atas perkongsian pendapat saudari. Baiklah, bagi meneruskan lagi forum kita, saya ingin mengajukan soalan kepada saudari Syahira. Berdasarkan faktor-faktor yang telah dinyatakan oleh saudari Nadira sebentar tadi, apakah pandangan saudari mengenai kesan-kesan penggunaan bahasa rojak kepada masyarakat? Terima kasih kepada moderator dan semua ahli panel. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang keburukan penggunaan bahasa rojak. Yang pertama ialah menurunkan kedudukan bahasa Melayu dan seterusnya negara memiliki bangsa yang gagal berkomunikasi dengan baik. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan Malaysia dan menjadi tanggungjawab setiap warga negara Malaysia untuk memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai alat untuk berkomunikasi dan mengekalkan perpaduan masyarakat di negara ini. Perpaduan dan penguasaan bahasa sebagai alat komunikasi antara masyarakat untuk saling memahami antara satu sama lain dan ia melambangkan jati diri sesuatu bangsa dan negara. Oleh itu, rakyat Malaysia perlu fasih berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Sekiranya mereka tidak mahir berkomunikasi dalam bahasa Melayu, masalah komunikasi dalam pelbagai aspek akan terganggu dan akan memberi impak merugikan secara berpanjangan kepada rakyat dan negara. Selain itu, ia menjejaskan keberkesanan komunikasi bahasa Melayu dalam masyarakat. Penggunaan bahasa rojak turut menjejaskan keberkesanan komunikasi bahasa Melayu dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat apabila mereka tidak yakin untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu dalam kehidupan harian mereka. Mereka berpendapat bahawa sekiranya bertutur dalam bahasa Melayu sepenuhnya, ini akan menunjukkan bahawa seseorang itu sangat lemah dalam bahasa Inggeris. Perkara ini bukan sahaja berlaku dalam konteks pergaulan harian tetapi turut terjadi dalam pekerjaan kerana kebanyakan syarikat lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris dalam komunikasi, terutamanya sewaktu temuduga, mesyuarat dan menyiapkan kertas kerja. Hal ini membuatkan masyarakat terutamanya anak muda tidak yakin untuk menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Seterusnya,
ia akan menjejaskan pembelajaran bahasa Melayu di sekolah dan mendatangkan kesan negatif dalam jangka masa panjang. Pembelajaran bahasa Melayu akan terjejas dalam kalangan pelajar. Hal ini dikatakan kerana penggunaan bahasa Melayu hanya digunakan sebagai bahasa ketiga dalam sistem pembelajaran. Kebanyakan pelajar sekolah vernakular lebih cenderung mementingkan bahasa ibunda mereka. Sebagai contoh, sekolah persendirian Cina telah menggunakan bahasa Mandarin ini sepenuhnya dalam semua pengurusan pentadbiran, pengajaran serta peperiksaan atau menggunakan bahasa Inggeris berbanding penggunaan bahasa Melayu. Oleh itu, dengan adanya sekolah vernakular, ia mampu menghilangkan perpaduan sesama kaum dalam Malaysia dan menghakiskan keharmonian negara. Oleh itu, pelajar-pelajar perlulah menguasai bahasa Melayu dengan lebih baik supaya kita dapat memartabatkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu semakin berkurang kerana wujudnya perspektif negatif terhadap penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat. Masyarakat merasakan bahawa sekiranya mereka hanya berpegang kepada bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi, maka negara dan masyarakat itu tidak akan maju. Hal ini menyebabkan wujudnya penekanan terhadap bahasa Inggeris dan bahasa tambahan iaitu bahasa Mandarin jika ingin mendapatkan peluang pekerjaan. Oleh itu, masyarakat beranggapan perlu menguasai bahasa asing untuk memudahkan mereka mendapat pekerjaan dan ini secara tidak langsung menyebabkan masyarakat kurang menghayati kepentingan dan keistimewaan bahasa Melayu. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada saudari Syahira atas pandangan yang diberikan. Baiklah, untuk soalan yang terakhir, bolehkah saudari Liana menerangkan tentang langkah-langkah yang wajar dilaksanakan oleh pihak tertentu untuk memastikan penggunaan bahasa rojak dalam kalangan masyarakat dapat dibendung? Terima kasih kepada moderator dan ahli-ahli panel yang lain. Langkah yang pertama adalah dari peranan ibu bapa sendiri, yang mana mereka hendaklah menerapkan penggunaan bahasa Melayu dengan baik kepada anak-anak mereka. Malah, mereka juga dikehendaki dalam memastikan dalam diri anak-anak mereka mempunyai semangat akan cintakan bahasa Melayu. Hal ini perlu dilakukan dalam peringkat kecil agar anak-anak menjadi kebiasaan mereka dalam menggunakan bahasa Melayu dengan betul di rumah dan bukannya dalam bahasa rojak yang bercampur baur. Keadaan ini sebenarnya dapat diterjemahkan dengan penggunaan peribahasa meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Oleh itu, bahasa Melayu yang betul tanpa dirojakkan akan dapat diserap oleh anak-anak melalui peranan ibu bapa yang bermula dari rumah. Yang kedua adalah sikap yang ada pada diri masyarakat sendiri. Sebenarnya perlu mempunyai kesedaran untuk berubah. Masyarakat sewajarnya menghapuskan budaya bahasa rojak dan janganlah menganggap bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa yang kolot dalam kehidupan mereka. Dengan itu, masyarakat juga dikehendaki untuk berubah sikap mereka dengan cara menjadikan diri dengan lebih berdisiplin, komitmen dan melatihkan diri di kalangan rakan-rakan atau ahli keluarga dalam mengelakkan penggunaan bahasa rojak dengan lebih bersungguh-sungguh. Oleh itu, masyarakat seharusnya bersepakat untuk terus berubah supaya gejala bahasa rojak di kalangan masyarakat dapat diatasi dan dikurangkan daripada kebiasaannya. Akhir sekali, pihak berwajib memastikan bahawa bahasa Melayu ini terus dihormati sebagai bahasa kebangsaan seperti di dalam penggunaan papan iklan, papan perniagaan, lokasi dan sebagainya. Malah, pernyataan tersebut juga ada disokong oleh Tan Sri Anwar Musa yang mana beliau mengatakan bahawa papan iklan hendaklah digunakan dalam bahasa utama iaitu bahasa kebangsaan. Bagi bahasa lain ia boleh digunakan akan tetapi seharusnya lebih kecil dari tulisan bahasa kebangsaan. Manakala pihak yang terlibat dalam melakukan urusan rasmi seperti majlis rasmi, ucapan, taklimat dan lain-lain dalam peringkat kebangsaan sewajarnya dilangsungkan dalam menggunakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu dan bukannya bahasa rojak. Malah mereka seharusnya berasa bangga untuk menutur dalam bahasa kebangsaan yang mana sepatutnya menjadi elemen yang sangat penting dalam membuktikan kerakyatan
Malaysia selain daripada dokumen pengenalan yang dimiliki. Jadi itulah beberapa langkah yang dapat saya terangkan untuk memastikan penggunaan bahasa rojak dapat dibendung dan dikurangkan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Liana atas ulasan yang diberikan. Jadi selesai sudah perbincangan kita pada hari ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada barisan ahli panel. Sebelum saya mengakhiri forum, apa yang boleh saya simpulkan di sini ialah masyarakat di negara ini, terutamanya bangsa Melayu sendiri, perlu menjadikan bahasa Melayu sebagai agenda utama dalam pengurusan seharian agar bahasa Melayu benar-benar menjadi jiwa bangsa, sekaligus mengikis perasaan mengagung-agungkan bahasa lain. Sebagai rakyat Malaysia yang merdeka, kita sepatutnya berasa bangga untuk bertutur dalam bahasa Melayu kerana ianya melambangkan identiti rakyat Malaysia dan merupakan alat perpaduan negara yang berbilang kaum. Oleh itu, apa yang ingin saya tekankan di sini adalah kemajuan sesebuah negara tidak hanya terletak pada kemahiran masyarakat dalam menguasai dan mempelajari pelbagai bahasa, tetapi ianya juga terletak pada rasa cinta masyarakat terhadap bahasa rasmi negara dan sedaya upaya untuk mengekalkan bahasa tersebut agar tidak mudah dilupakan. Bab kata pepatah, yang kurit itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.